Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini seperti mana yang kita rancang. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita Majlis Bandaraya Johor Bahru menganjurkan kelas mengaji ataupun kelas mempelajari Al-Quran secara dalam talian. Sebelum tu, yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur Muhammad Radhi, laku tuan guru kita yang insya-Allah akan memimpin majlis ilmu kita dalam siri-siri majlis ilmu kita dalam mempelajari Al-Quran. Dan yang saya hormati Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha, setiausaha, Puan Timbalan Setiausaha, Ketua Jabatan, serta seluruh ahli keluarga Majlis Bandar Johor Bahru dan juga yang mengikuti kita di Webex dan juga di FB Live kita di kalangan warga kota kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita dalam mempelajari ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan untuk kita faham dan memberkati usaha kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kalau saya kira ramai mungkin di kalangan kita yang telah mengenali Ustaz Abdul Syakur Muhammad Radhi. Saya kalau dengar kat Johor FM tu, Ustaz, ingat lagu apa? Cinta Al-Quran, cinta kalamullah. Ya, Ustaz, betul? Wah, itu. Itu kalau dengar sebelum maghrib tu. Di Johor FM tu, tak lepas tak, kadang-kadang on the way ke masjid maghrib-maghrib tu dengar ustaz punya sesi apa alunan apa sesi apa rancangan alunan kalamullah tu. Jadi insya-Allah pada malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama dengan ustaz, kita mempelajari Al-Quran dan cara membacanya. Sebelum itu maka adalah lebih elok untuk kita mengenali guru kita yang mengajar kita supaya sama-sama kita dapat keberkatan daripada guru kita dan mudah-mudahan kita dapat mengenali beliau, insya-Allah. Sedikit mengenai kita kata profil, kita ringkas tuan guru kita, Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi, yang merupakan guru Al-Quran Tauliah Negeri Johor. Dan juga kita kata Johan Tilawah Guru Al-Quran peringkat Negeri Johor tahun 2009, dan juga mendapat Johan Tilawah Guru KPM peringkat Negeri Johor 2016. Dan beliau juga panel kelas Taranum Rancangan Alunan Kalamullah di RTM Johor 2014 hingga 2020. Mungkin ramai di kalangan kita juga ada yang mengikuti rancangan tersebut. Kemudian Hakim Taranum MTQSS peringkat kebangsaan. Ini telawah. Kemudian jurulatih kursus azan peringkat negeri bagi pegawai masjid peringkat negeri Johor 2019. Masya-Allah, tabarakallah. Bukan kita kata bukan biasa-biasa. Guru kita ni, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada beliau, insya-Allah taala. Amin. Dan saya kira mengenai perbincangan mengenai kelas kita kaedah pembelajaran, saya kira ustaz akan terangkan sebentar lagi. Jadi mudah-mudahan sebelum kita mulakan dan sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, saya mohon semua yang mengikuti kita khususnya di talian Webex kita ini supaya dapat jaga supaya sentiasa dalam mute senyap. Mutekan Webex tuan-tuan supaya tidak mengganggu. Kalau rasa di keliling tu tiba-tiba agak bising, minta mutekan. InsyaAllah nanti di akhir mungkin Ustaz akan berikan kesempatan untuk siapa yang bersungguh-sungguh nak memperdengarkan bacaan, nak Ustaz betulkan, kita boleh persilakan. Untuk siapa yang nak baca,
kita mempersilakan untuk berkongsi bacaan dengan ustaz, dan ustaz akan betulkan mana yang silap insya-Allah. Insya-Allah di akhir insya-Allah. Jadi saya ingatkan, dan kemudian walaupun kita bersiaran secara dalam talian, secara maya, tetap perlu untuk kita menjaga adab. Lagi-lagi kita mempelajari Al-Quran yang merupakan kitab yang paling agung, pembelajaran yang paling agung. Jadi kita sama-sama jaga adab, pastikan niat kita ikhlas, minta mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita faham dan kita amal. Jaga adab, bagi dielokkan supaya kita dalam keadaan berwuduk, supaya kita sama-sama dapat pegang Al-Quran, dapat baca Al-Quran insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira setakat itu saja sebagai permulaan, dan insya-Allah tanpa membuang masa saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abu Syakur Makradi untuk meneruskan kuliah kita atau majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Ustaz minta unmute kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap. Saya share screen dulu boleh? Okey. Boleh Ustaz, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Aiman. Yang berbahagia VVIP jemputan, seterusnya urus setia yang menguruskan program Al-Quran pada malam ini secara online, rakan-rakan seperjuangan, barisan ahli-ahli Al-Quran, guru-guru, seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Jadi kita rafaqkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Nashkurullah ala ni'matil Islam. Ni'matil Islam wal iman. Wa huma ni'matani kabiratani lil insan. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita malam ini adalah kelas ataupun pengajaran online yang pertama malam ni. Jadi kita ingin dapat sesuatu lah, maknanya malam ni perbincangan kita dalam bidang Al-Quran adalah hari yang pertama. Jadi kita akan terangkan mula dengan surah yang utama, surah yang utama yang kita akan baca di dalam solat sebagai rukun. Jadi saya tak nak lengahkan masa lagi. Jadi kita teruskan dengan paparan. Okey. Sebelum kita mulakan membaca atau mempelajari bidang Al-Quran pada surah ini, suratul Fatihah, eloklah kita sentuh dulu waqaf dan ibtidak secara ringkas, yang mana kita mesti merujuk terlebih dahulu waqaf dan ibtidak dalam surah yang kita bincang ni. Yang mana kitab yang kita gunakan adalah kitab Manarul Huda fi Bayani Al-Waqfi wal Ibtidak. Kitab ini adalah dia punya taklif dia Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Ashmuni. Okey. Ashmuni. Kemudian wa ma'ahu, bersama dengan dia seorang lagi syekh, iaitu Syekh Al-Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Kitab ini, untuk pengetahuan rakan-rakan di negeri Johor adalah kitab yang diselaraskan di kelas tahsin guru-guru Al-Quran seluruh negeri Johor, yang mana kitab ini kitab yang perlu dipelajari oleh guru-guru Al-Quran untuk mengajar di negeri Johor dalam bidang perkara waqaf dan ibtidak. Okey, kita lihat
petikan pada suratul Fatihah dalam kitab ini. Mungkin tak nampak, jadi saya besarkanlah. Saya besarkan paparan ni. Okey, cuba kita lihat itu. Kita ambil potongan yang berkaitan. Potongan yang berkaitan. Okey. Okey. Bermula daripada sini. Fatammatu arba'ah. Iaitu waqaf, tempat berhenti yang sempurna. Maka tempat berhenti yang sempurna itu ada arba'ah, ada 4. Ada 4. Yang pertama al-basmalah. Al-basmalatu. Iaitu kita mula dulu baca surah Al-Fatihah dengan membaca bismillah dan berhenti di hujung ayatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu waqaf yang pertama dan sempurna. Yang kedua, waddin, iaitu berhenti sampai ad-din itu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waqaf yang kedua sempurna. Yang ketiga, waqaf pada wa nasta'in, dan nasta'in di hujung ayat. Nasta'in ini nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waqaf yang ketiga di situ. Dan yang terakhir, yang keempat, waddallin. Waqaf di hujung ayat sekali. Hujung ayat ketujuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dalam kitab ini disebut ala addi ahli al-Kufah. Maknanya ini daripada ulama di Kufah. Dalam kitab ni sebut 4 tempat berhenti yang sempurna yang boleh kita baca dalam surah Al-Fatihah. Waqaf yang sempurna ada 4. Bermula pada yang pertama, berhenti di hujung basmalah, al-basmalah tu. Kemudian waddin, hujung ni ayat tersebut. Wa nasta'in, dan yang keempat ad-dallin, di hujung ayat yang ketujuh. Okey? Ini yang sempurna dinyatakan dalam kitab ini menurut pandangan ulama dalam menetapkan tanda di Kufah. Okey. Kemudian ini 4 tempat berhenti. Sekiranya mampu, berhentilah di 4 tempat ni. Maknanya siapa nak baca cepat ataupun nak wakaf dengan 4 tempat berhenti ni, menurut pengarang kitab adalah wakaf yang sempurna. Cuma kita jarang bawa 4 tempat berhenti ni. Kita biasa bawa 7 tempat berhenti setiap ayat itu dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu kebiasaan kita baca. Tetapi sekiranya kita nak baca untuk 4 tempat berhenti ni adalah dibolehkan dan sempurna. Wa thalathah ala addi ahli al-Madinah wal Basrah. Dan ada lagi satu cara berhenti iaitu lebih cepat, iaitu 3 tempat berhenti dan dia dikira sempurna. Dikira waqaf yang sempurna. Okey, yang pertama berhenti pada wahwaddin, berhenti di hujung tu. Ni 3 tempat berhenti ni lagi cepatlah. Siapa yang mampu ada nafas yang panjang, boleh baca dengan 3 tempat berhenti. Sekiranya tak mampu, janganlah. Kita ikut yang diharuskan. Kita boleh berhenti pada setiap ayat. Jadi ada 7 tempat berhenti, ikutlah yang biasa. Okey. Jadi yang ni saya terangkan yang dibolehkan dan sempurna. Yang pertama, berhenti sampai hujung ad-din. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3 tempat berhenti. Dan ini perlu kawalan nafas yang sempurna. Maknanya kena buat latihan, kena belajar pernafasan dulu. Ini nafas kena panjang lah, kena pandai ambil nafas, pandai kawal nafas untuk menyempurnakan bacaan dengan tenang dan menepati wazan. Itu ketepatan wazan dalam kelajuan membaca Quran. Okey. Jadi ada 3 dalam kitab ni sebut ada 3, ada 2 yang sempurna. Pertama 4 perhentian. Okey, yang kedua ada 3 perhentian. Ada 3 perhentian. Okey, itu yang dihuraikan dalam ni lah. Dan yang selain daripada itu, maknanya harus. Dalam selain daripada itu adalah harus menurut pendapat Syekh Abi Yahya dan Syekh Ashmuni dalam kitab ini. Okey. Okey, itu seberingkas untuk wakaf dan ibtidak. Sebab penerangan ini saya kena jelaskan bagi permulaan. Sebelum kita nak mula baca surah Al-Fatihah nanti, yang nak baca nanti bolehlah pilih. Jika mampu boleh ikut. Cuba yang 4 perhentian ni. Sebab apa? Perkara ni perlu dibentangkan kepada pelajar. Sebab ramai yang hanya belajar wakaf pada 7 tempat berhenti sahaja. Sedangkan ada pendapat dan diselaraskan di negeri Johor ni berdasarkan kitab ini, boleh baca dengan 4 perhentian ataupun 3 perhentian. Okey, yang 7 perhentian tu tidaklah saya kupas di sini. Sebab dalam ni diterangkan dia hanya fokus membolehkan dan sempurna wakaf pada 2 cara berhenti ini, iaitu 4 dan 3. Dan yang selain daripada itu, dibaca dengan mengikut bacaan yang kita biasa baca tu 7 perhentian lah. Itu yang biasa kita baca, tak ada masalah. Okey, itu yang kita dapat sentuh secara ringkas di dalam sebelum kita mulakan perbincangan selanjutnya. Okey, itu wakaf dan ibtidak. Okey, selesai ya. Okey. Sekiranya ada soalan, nanti boleh kemukakan. Tak apa, saya bagi ruang boleh kemukakan soalan waktu saya mengajar ni, tak ada masalah. Itu pun supaya tak terlupa. Mungkin ada soalan nak tanya, boleh tanyalah. Boleh respon. Okey, kalau tidak kita teruskan dulu pada perbincangan kita untuk 2 perkara yang kita nak bincang pada malam ini ya. Okey, kita terus pada suratul Fatihah, paparannya. Ini 2 perkara penting dalam suratul Fatihah. Kita ambil 2 bidang dalam ilmu tajwid untuk terfokuskan. Kita tak nak ambil banyak-banyak Nanti sukar kita nak menyemak, nak buat latihan. Saya menetapkan kita ambil 2 dan kita bincang, kita cuba mantapkan dan kita buat latihan baca bersama-sama dengan saya lah. Okey, bidang yang pertama kita bincang malam ni iaitu pertama martabat gunnah. Martabat gunnah. Martabat gunnah itu yang pertama. Yang kedua kita bincangkan huruf yang bersabdu. Dua benda ni je. 2 perkara ni. Okey. Okey, kita bincangkan dulu martabat gunnah. Martabat gunnah, sekejap. Di sini. Okey. Di dalam membaca Al-Quran, gunnah ini tidak dapat dipisahkan pada bacaan kita lah. Gunnah. Gunnah ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya inilah. Dengung. Dengung ni disebut dengung. Gunnah ni apa? Al-gunnah ni adalah merupakan asalnya adalah sifat huruf. Gunnah ni adalah sifat huruf. Kalau kita lihat pada di sini, dia adalah merupakan sifat huruf. Sifat huruf yang mana? Yang tunggal. Dalam sifat huruf, untuk makluman para pelajar sekalian sifat huruf ni, sifatul huruf. Sifatul huruf ni, sifat huruf ni diterbagi 2. Yang pertama yang berlawan. Okey. Yang kedua yang tidak ada lawan lah. Yang berlawan ni ada 5. 5 yang berlawan. Yang pertama hamas, lawannya jahar. Atau jahar lawannya hamas. Jahar ni huruf yang kita nak sebut tu, nak baca, nak bariskan dia tu mesti tahan dulu. Dia tahan dulu baru lepas. Tahan. Tahan apa? Ni tahan suara dulu. Contoh hamzah kan. Tahan dulu dekat pangkah lakum. Tahan, bariskan atas. Tahan, tahan, itu maksud tahan tu. Contoh
Yang kedua, lawan dia hamas. Hamas ni kena lepaskan nafas lah ketika nak sebut hurufnya. Contoh huruf apa ni? Huruf fa. Huruf fa ni tahan dulu. Bukan tahan. Jangan tahan. Lepaskan nafas. Terus lepas. Contoh, lepaskan nafas dulu, lepas terus. Fa. Nafas dulu baru lepas suara. Fa. Itu yang dimaksud dengan lepaskan nafas atau lepas udara. Okey, yang kedua, sifat yang kedua, lawan yang berlawan yang kedua, syiddah. Ni syiddah lawannya rakhawah. Syiddah ni tahan suara. Ni tahan nafas tadi atas ni. Jahar tahan nafas. Syiddah tahan suara. Samalah tadi hamzah. Tahan suara, tahan, lepas. Jim tahan suara, lepas. Ya, tahan, ya. Itu nama tahan. Lawan dia rakhawatun. Rakhawah ni tahan, lepas suara. Suara lepas, jangan tak tahan pula. Lepas. Contoh, bo, huruf dot, bo. Itu yang berbaris. Kalau dia bertanda mati pun lepaskan suara, jangan tahan. Suara jangan tahan, jangan baca out. Tak boleh lah. Huruf dot sifat dia rakhawah. Ni contoh Kalau yang lepas suara, lepas, jangan tahan suara. Lepaskan suara. Nampak ada suara memanjang itu. Kalau dia memang sifat, kena lepaskan rakhawah dulu, baru tahsin istitalah, bunyi memanjang. Itu contoh. Yang lepas suara, lepas. Yang tahan, tahan. Okey, itu syiddah lawannya rakhawah. Tengah-tengah dipanggil, ada huruf yang duduk di tengah-tengah, pertengahan. Tidak terlepas sangat, tidak tahan sangat, disebut tawassut. Okey, yang ketiga, ni saya lalukan saja ya, sebab kita nak fokus gunnah tadi. Yang ketiga, isti'la. Ini yang tebal, pangkal lidah ditinggikan untuk tebalkan huruf. Yang lawannya istifal, rendahkan pangkal lidah. Yang keempat, itbaq. Ini menghimpit tepi lidah, bahagian tengah lidah tu akan meninggi. Dihimpit, akan memadukan, memantap, mendempitkan bunyi huruf. 4 hurufnya. Lawannya merenggangkan tepi lidah supaya hurufnya ni nipis, lebar. Okey. Yang kelima, idlaq. Yang lawannya ismat. Itu 5. Yang berlawan. Yang tak ada lawan, ada 9 lah dalam ni, dalam kitab disebut ni. Qalqalah, 1. Memantul hurufnya. Siulan, bersiul, berdesir. Sofir, 2. Kemudian tafashi, 3. Berhambur. Istitalah, huruf dhat tadi. 4. Inhiraf. Tikrar, bergetar. 6. Okey, sampai yang kita nak bincang hari ni, iaitu gunnah. Gunnah. Ini yang kita bincang. Gunnah merupakan sifat huruf. Ya. Dan huruf yang terlibat dengan gunnah ni, dia tak boleh banyak huruf dia. Huruf dia mesti 2 saja. Huruf lain jangan masuk hidung. Jangan ada gunnah dekat hidung. Sebab dia dah tetapkan di sini, gunnah ini hanya pada 2 huruf saja, iaitu huruf nun dan mim. Kena ingat nun dengan mim sahaja. Huruf hijaiyah berkaitan dengan gunnah. Apa saja dengung yang berkaitan dengan gunnah, dia melibatkan 2 huruf ini sahaja. Nun dengan mim. Okey. Kemudian lin dan khafa. Ini kita bincanglah, kita sentuh yang gunnah ini. Jadi gunnah ni apa dia? Sifat huruf. Okey, kita lihat balik. Jadi gunnah ini dia terbagi pada 5. Dah ada 5 tahap. Ini kita nak aplikasi dalam Fatihah ni nanti. Gunnah ni ada 5 tahap. Dalam Fatihah tu ada tak terlibat 5 ni? Dia tidak ada semua sekali. Dia tidak ada semua sekali. Yang ada dalam suratul Fatihah, gunnah yang jelas yang kita nak fokus iaitu gunnah yang ini. Nombor 4. Ini saya lalukan saja sebab kita tak boleh bincang semua sekali. Kita nak fokus kan. Kita nak fokus. Fokus satu perkara yang kita nak buat latihan, nak mantapkan untuk malam ni. Sebab masa kalau saya terang semua nanti terlampau banyak dan kita tak boleh nak buat latihan semua. Lebih baik kita fokus perkara yang kita nak bincang dan kita buat latihan pada perkara tersebut. Mantapkan. Jadi 2 perkara je. Jadi sini lalukan saja. Gunnah martabat yang pertama nama dia musyaddadah. Ini mana-mana nun atau mim yang bersabdu. Yang bersabdu ni duduk kat sini. Dengungnya menggunakan seluruh rongga hidung. Dengungnya menggunakan seluruh rongga hidung. Kat mana rongga hidung tu? Seluruh rongga hidung tu sini. Ini rongga hidung ni. Seluruh rongga hidung ni digunakan untuk martabat gunnah yang bersabdu. Nun dan mim yang bersabdu. Duduk penuh ni. Jadi dengungnya nun yang bersabdu. Contoh inna
Kena penuhkan dalam rongga hidung. Penuh Rongga hidung ni kena penuh. Ini saya lalukan je. Kita fokus di bengkel kita ni. Tak selesai ni kan. Yang kedua, mudghamah. Mudghamah ni mana-mana hukum idgham yang ada dengung di sini. Dengungnya dia menggunakan sebahagian rongga hidung. Sebahagian saja. Bukan semua. Bukan semua. Sebahagian. Kita buka balik tadi. Sebahagian mana? Dia bukan penuh. Bukan penuh. Dia sebahagian hidung. Sebahagian. Menggunakan sebahagian rongga hidung saja. Dia duduk level nombor 2. Contoh, man yaqulu. Okey, ni saya lalukan saja. Sebahagian. Okey. Yang ketiga mukhfah. Ini dengung untuk mana-mana yang melibatkan ikhfa. Apa saja ada ikhfa? Yang ada ikhfa padanya apa? Iqlab, ada ikhfa padanya. Lagi apa yang ada ikhfa? Ikhfa hakiki, ada ikhfa padanya. Jadi dengungnya dia terbagi kepada 3 tempat. Okey, terbagi pada 3 tempat. Kat mana dengungnya tu? Untuk ikhfa tadi ada bahagian hujung sahaja. Contoh huruf ta, dal, ta. 3 huruf ni dengungnya di hujung hidung untuk ikhfa. Yang tengah hidung ada 10 huruf termasuk huruf ba. Ta, jim, jim, zal, zai, sin, shin, sad, dha, fa. Kan? 10 huruf. Termasuk huruf ba, dengung tengah hidung. Sebab ba dia ada cara nak dengungnya, dia ada ikhfa di dalamnya. Ba tengah hidung, okey. Dan ujung hidung, ni pangkal hidung untuk huruf qaf dengan kaf. Ini saya lalukan saja ya. Contoh semua kita tak bagi sangat sebab kita nak bincang pada yang kita nak masuk dalam Fatihah tu, iaitu mudharah. Okey, kaf dengan qaf. Ini dua pangkal. Okey, ini apa dia? Ini adalah mukhfah. Habis. Saya sekali lalu je. Nanti kita bincang pada masa lain. Okey, kemudian gunnah yang keempat, level yang rendah, dia tidak menggunakan ruang rongga hidung yang banyak. Dia masuk hidung sekadar dia masuk ke rongga hidung untuk menyempurnakan kadar sempurnanya bunyi huruf tersebut. Dia dipanggil mudharah. Mudharah iaitu nun yang bertanda mati yang perlu dijelaskan atau mim yang mati yang perlu dijelaskan. Termasuk tanwin. Tanwin yang perlu dijelaskan, bentuk tanwin kena kenal lah. Tanwin yang mudharah ni, tanwin yang selari. Yang itba' tersusun. Okey, tarkib yang tersusun. Okey, terus yang apa selari. Bentuk macam ni baris atas, tanwin baris bawah, selari macam tu Tanwin hadapan dia bentuk dia macam ni. Waw dan ra terbalik. Ini bentuk tanwin yang muzharah. Yang dia punya gunnah dia muzharah. Satu yang selari macam ni, baris atas dia mesti macam ni. Dalam Quran dia ada 2 bentuk Dua-dua tu beza. Bentuk tanwin ni satu macam ni, yang selari, satu lagi tidak selari macam ni. Dia mengikut itba'. Bawah pun macam ni juga. Ini itba'. Yang muzharah ni, yang perlu yang dijelaskan gunnah dia ni, ialah tanwin yang bentuk dia selari macam ni. Selari macam ni. Ini tanwin di atas. Tanwin di bawah pun macam ni. Tanwin hadapan dia bentuk waw dan ra terbalik macam ni. Tengok betul-betul Tengok betul-betul. Bila jumpa tanwin yang seperti ini, dia mesti dijelaskan gunnahnya level nombor 4. Nombor 4 ni dan nombor 5 ni yang berbaris. Dia lagi sikit gunnah dalam hidung. Itu sebab martabat dia makin rendah. Bila berbaris contohnya mana. Ni berbaris. Nun dengan mim. Mana. Dia sikit dia gunnah dia. Mana. Walaupun mim tu baris atas, nun baris atas, tapi gunnahnya ada di hidung. Sedikit. Paling sedikit. Dia level nombor 5. Okey, salah dalam suratul Fatihah, kita banyak fokus yang ni. Gunnah yang nombor 4 ni, muzharah, iaitu masuk ke rongga hidung sedikit untuk menyempurnakan bunyi nun itu, bagi sempurna bunyi dia. Sebab masuk hidung sikit, dia level nombor 4. Dia tidak sampai gunnahnya sampai 2 harakat, tidak.
Kadar ni tidak sampai 2 harakat macam yang 3 di atas nah. 3 di atas ni gunnahnya kadar 2 harakat. Tu buat dia duduk 1 2 3 level tinggi ni. Yang muzharah ni dia nombor 4 dan sikit saja ke hidung. Jadi ni kita bincangkan pada suratul Fatihah. Okey. Sedikit saja di rongga hidung. Jadi sekarang ni kita lihat. Mari kita buka suratul Fatihahnya tadi. Okey. Gunnah. Mari kita bincangkan ayat pertama gunnah. Okey. Gunnah yang pertama dalam bismillah ini iaitu saya kena colorkan lain iaitu ini dia yang perlu kita fokuskan. Mim. Mim tu ada gunnah. Dia gunnah dia level nombor 4 tadi. Muzharah tadi. Kenapa dia bertanda mati? Dia bertanda mati. Jadi macam mana? Okey, sekarang praktikalnya. Masuk ke rongga hidung. Untuk menjelaskan matinya ni, kita kena masukkan ke rongga hidung. Cara macam mana? Sekejap lagi. Kita bulatkan dulu yang gunnah kita nak fokuskan dalam Fatihah. 1. Yang kedua, ni hujung ni. Ni 2. Nun yang mati di hujung. Ni muzharah juga. Muzharah. Yang ketiga, mim mati. Muzharah juga. Level nombor 4 ni. Ni. Nun. Ni hujung ni. Yang gunnah ni kena fokus ni. Bagi betul. Nun mati. Ni mim dimatikan. Jadi mim matilah. Ni. Nun yang dimatikan di tengah ni. Dengan mim. Okey. Lagi. Ni hujung ni. Berkongsi dengan ni. Okey. Jadi yang warna biru ni saya bulatkan tu, itulah gunnah yang kita nak fokuskan malam ini. Malam ini. Okey. Sekarang kita cari rumah dia pula. Ni sebelum kita nak matikan sifat, nak masukkan sifat gunnah tu, kita tahulah rumah dulu. Okey, mari kita lihat rumah dulu. Rumah. Rumah huruf nun dengan mim. Cari rumah dulu Nanti tak tahu rumah tu macam mana kita nak bunyi kan. Rumah dulu. Rumah huruf nun. Ini dia. Rumah huruf nun. Ni nun. Ingat nun. Ni nun. Dia punya rumah dia, tuan-tuan perlu guna hujung lidah. Hujung lidah ditekan ke gusi depan. Ingatkan tu dulu. Itu dia punya rumah dia. Ingat hujung lidah tekan ke gusi hadapan. Itu huruf nun. Macam mana rupa dia tu? Nun tu. Nak tekan ke gusi depan. Sekejap saya keluarkan paparan ni. Nak tekan ke gusi depan tu macam mana? Sekejap. Ya, paparan ni dulu. Istighfar. Okey. Gusi depan. Gusi depan. Tengok gambar rajah ni. Untuk huruf nun. Sekejap. Huruf nun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, paparannya. Mana lidah ni? Di atas. Saya pula tulis. Okey, keluar ni akad. Nun. Bawah sekali. Okey, cuba lihat dalam gambar raja tu. Itu. Naik ke gusi atas. Naik ke gusi atas. Ni huruf nun Nak kena tahu rumah dulu baru kita boleh sebut dengan betul. Naik ke gusi atas. Letak sebelah sini. Nampak tu? Itu paparan dia. Lidah tu naik ke gusi atas. Bila sebut nun itu, kita sebut nun. Nun tengok paparan tu. Nun. Baru turun. Letak dulu lidah ke atas. Letak lidah ke atas. Nun. Baru lidah turun. Okey, sekejap. Saya tersalah tekan ni. Okey, sekali lagi Okey. Bila sebut nun tu, lidah jangan sentuh dulu. Okey, bila sebut nun itu, lidah keluar kat mulut, dia suruh keluar kat mulut. Keluar kat mulut dulu. Keluar kat mulut dulu. Baru lidah naik. Kalau bunyi nun, bunyi tunggal dia, ejaan dia nun kan. Nun jadi bunyi dia macam ni. Kalau macam tu, bunyi macam ni. Lidah dia tak sentuh lagi. Lepas matikan dia baru lidah naik. Baru lidah naik. Dan lidah naik tu, tengok gambar rajah ni betul-betul. Bila lidah naik, suara tertahan. Nampak tu? Suara tak boleh nak keluar ni. Nampak saya tunjuk ni. Suara tak boleh keluar dekat mulut bila lidah naik. Jadi, mana pergi suara tu?
Tengok gambar Raja ni. Tengok paparan ni. Mana pergi gambar, mana pergi suara? Okay, Fatihah. Hilang. Sekejap, sekejap Okay, tak apa. Okay, mana pergi suara tu tadi? Ya. Oh, sebelah sini. Patutlah tak nampak. Okay, saya bawa ke sini. Okay, mana pergi suara tu tadi? Ini dia. Lidah, bila lidah naik, dia tertahan kan? Dia tertahan dekat lidah tu, kat belakang lidah tu suara. Segera suara naik. Ni tertahan kat sini tadi. Dia tertahan. Lidah naik. Jadi suara tertahan kat sini. Tertahan kat sini. Segera suara undur ke belakang, naik ke rongga hidung. Dan keluar daripada rongga hidung. Saya ulang sekali lagi. Ni lidah bila dah sebut nun, dia akan tertahan kat sini. Lidah dah naik sini, suara tertahan di sini. Suara tertahan di sini, segera suara tu naik ke belakang, naik ke rongga hidung, keluar kat rongga hidung. Tengok saya contohkan. Contoh lidah naik kat sini. Lidah naik. Naik hidung, naik ke hidung. Tahan sini, tahan suara sini. Okey, sekarang boleh tahan. Tahan, dia naik ke hidung. Itu cara dia. Naik ke rongga hidung. Boleh? Nak kena faham ini dulu, konsep ni dulu. Yang naik ke hidung itu, yang tertahan suara tu bila lidah naik, nampak? Lidah naik kat paparan sebelah ni. Lidah naik, dia akan naik ke rongga hidung dan itulah namanya gunnah. Itulah cara nak menaikkan suara ke rongga hidung. Okey. Contoh tadi, contoh yang macam ni tadi, kita ambil ayat tadi lah. Kita ambil ayat. Fatihah tadi contoh. Fatihah. Ambil ayat Quran tadi. Okey, tengok ni. Hujung ni tengok Rahim kan? Ni Rahim. Bibir rapat. Oh, ni tadi huruf apa tadi? Nun. Kita bincang huruf nun tadi. Allah. Nun. Okey, ambil nun dulu. Nun sama nun. Ayat dia alamin. Rabbil alamin. Lidah naik, suara naik ke rongga hidung. Itu bunyi gunnah dia. Jangan banyak sangat. Sikit sahaja untuk menyempurnakan bunyi nun. Okey. Itu cara nak macam mana nak masukkan gunnah, nak sempurnakan gunnah pada huruf nun. Lidah dah naik, lepas lidah naik, macam ni kan saya tunjukkan. Ni. Bila lidah dah naik, suara tak boleh keluar kat mulut, suara akan naik ke rongga hidung. Okey. Bila lidah naik saja, suara ke hidung. Lidah naik je, suara ke hidung. Jadi, saya baca sekali lagi, dengar Rabbil alamin. Lidah naik saja, tekan kat hidung. Dan masuk ke hidung tu jangan lama, sikit saja untuk menyempurnakan bunyi nun, mati. Kesalahannya apa? Macam mana kesalahan? Yang kesalahan macam ni. Bila kita naikkan lidah tadi, lidah naik, suara tak naik ke hidung, yang itu yang paling ramai orang baca. Jadi huruf nun tak jelas, tak dengar pun. Dengar saya bunyikan yang salah macam ni. Ini yang salah. Rabbil alamin. Lidah naik, suara senyap terus. Min. Ada dengar tak bunyi nun? Tidak. Yang ni ramai orang baca. Ini kita bincang malam ni bagi jelas. Fokuskan pada nun ini yang mati. Jadi jangan berhenti kat lidah tu saja. Sebab apa? Kenapa kena ada kat hidung? Ada yang tanya, Ustaz, makhraj nun kan kat lidah. Lidah kan naik. Itu sebab kita kena terang bagi habis. Terang bagi habis. Itu saya nak terang bagi habis ni. Okey, sekejap. Makhraj nun. Okey, sekali lagi. Okey, betul. Semua orang tahu makhraj huruf nun. Kan? Ni huruf nun ni. Hujung lidah tekan ke gusi depan. Kita tak boleh berhenti setakat ni saja ya. Ramai yang belajar setakat ni saja. Tekan lidah kat gusi depan. Sebenarnya ada lagi makhraj yang perlu ada pada nun ni. Tak habis lagi. Dia ada lagi satu makhraj. Nombor 4 ni. Kan tempat keluar huruf yang umum ni ada 5. Pertama syafatan bibir. Yang 2 lisan. Nun duduk kat lisan lah, lidah. Tapi nun ada lagi satu makhraj dia ni.
Khayshum. Nun ada lagi satu. Ni kena belajar bagi. Habiskan lagi belajarnya untuk nun ni. Nun ni selepas kita tekankan lidah tadi naik ke gusi, betul. Suara dah berhenti kat situ. Kemudian tekan suara nun tadi tu ke hidung. Ni kena terang bagi habis ni. Tekan suara kat hidung. Apa nama suara tu? Namanya suara dengung. Yang ini yang kita tak habiskan. Maknanya huruf nun ini dia ada dua makhraj dalam bidang tempat keluar huruf ni. Makhraj huruf ni untuk huruf nun ada dua tempat. Yang pertama dia lisan, betul. Selepas lisan dia khayshum. Dia dua. Untuk mendapatkan suara dengung ni dia kena ambil yang nombor 4 ni. Ramai yang berhenti setakat dia belajar huruf nun ni keluar kat lidah saja. Kesannya apa? Kesannya huruf nun berhenti dan tidak kedengaran bunyi dia ketika dia bertanda mati. Memang ramai yang baca. Sebab apa? Itu sebab masa mengajar, masa kita guru-guru, kita mengajar, kita belajar terangkan bagi habis huruf nun ni. Makhraj dia. Dia bukan satu saja, bukan lidah saja, malah ada dua. Dia ada dua, iaitu khayshum. Kemudian tekan suara kat hidung untuk hasilkan suara dengung. Barulah bunyi nun itu mati dengan sempurna. Contoh ni nun mati ni. Kalau tak masuk hidung bunyi macam ni. And nampak? Saya naikkan lidah, suara terhenti. Bila saya sempurnakan suara dengungnya, dia bunyi macam ni. Dengan saya masukkan, saya baca and nampak tu? Barulah dengar nunnya. Okey, ni kena bagi jelas. Itu nun dah. Lagi satu mim. Mim pula ada dalam surah Al-Fatihah ada mim. Ada mim. Ya. Yang mim pula dia keluar kat syafatan bibir. Mim daripada bibir. Okey. Mim daripada bibir. Bibir buat apa? Rapat. Bibir rapatlah. Rapatkan bibir menyebut huruf mim. Bila bibir rapat, apa berlaku? Suara tertahan juga dekat bibir. Macam ni gambaran dia? Macam inilah. Kita tengok gambaran dia. Ni gambaran dia macam ni. Ini kita punya rongga kan. Okey. Bibir. Huruf mim dia tertahan di bibir. Bibir ni akan rapat. Dia akan tertahan di belakang bibir. Lepas suara mim tertahan di bibir, ada lagi satu makhraj mim iaitu di hidung. Jadi suara akan undur di belakang naik ke rongga hidung. Untuk menyempurnakan gunnah bagi mim tadi. Dia tertahan kat bibir. Bibir rapat, dia terus naik ke hidung daripada belakang. Macam tu cara dia. Boleh nampak gambar ajar tu? Itu cara perjalanan dia. Macam ni nak gunnahkan. Boleh? Jadi kita lihat tadi, kita kembali balik tadi. Fatihah tadi. Contoh, macam ni nak bunyi, nak masuk ke hidung tu. Ni atas ni. Fatihah. Mim ni matikan. Rahim. Kalau kita tak masuk ke hidung, bibir rapat saja bunyi macam ni. Bunyi dia macam ni. Rahim. Ramai baca macam tu lah. Memang ramai yang baca begini. Sebab dia berhenti setakat kat bibir je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup bibir, suara stop betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir rapat, hilang suara. Bibir rapat, hilang suara. Saya dah sebut tadi, selepas bibir rapat, suara tertahan kat bibir. Jadi buat apa? Suara tu naik ke rongga hidung. Jadi akan bunyi jelas mimnya. Bunyi dia begini. Rahim. Baru dengar mimnya. Kenapa? Bunyi suara tu segera dimasukkan ke rongga hidung sebagai menyempurnakan makhraj mim di khayshum. Rahim. Baru ada gunnah, sifat gunnah tu. Itu nama sifat gunnah. Dengung di hidung. Jelas. Mim. Rahim Okey, sekarang ni semua orang, saya dah jelaskan huruf mim dengan nun. Sekarang ni latihan lah. Semua orang baca ikut saya. Tapi tutup mikrofon lah dulu. Tutup mikrofon. Ikut saya baca di rumah je. Hujung ni saja kita betulkan. Ini. Hujung ni. Ar-Rahim. Jelaskan mim tu. Rapat bibir, naik ke hidung. Him. Cuba baca. Yang ini saja. Yang ini saja. Cuba 1, 2 mula. Okey, 2. Ni.
Ni nun pula, nun. Kita baca yang ni je. Baca yang ni je. Dengar saya baca. Rabbil alamin. Lidah naik, suara naik ke hidung. Rabbil alamin. Cuba baca. Okey. Terus lagi. Ini dah tadi Ar-Rahim ni atas tadi ada kan? Latihan sajalah ikut saya. Mim bibir rapat, suara naik ke hidung. Dengar. Kita ambil ayat satu ayat lah. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Cuba baca. Okey, terus. Ni nun, ni guna pada nun. Okey. Maliki yaumiddin. Masuk ke hidung. Lidah naik dan masuk hidung. Cuba baca. Okey, ayat 5. Ambil ujung je. Ini ujung ni. Yang ni kita baca yang ni je. Dengar saya baca. Nasta'in. Dia masuk ke hidung Ingat tadi saya dah terang. Cuba baca yang ni. Ni saja baca. Kemudian ni ayat 6. Ayat 6. Dengar saya baca dulu. Ihdina siratal mustaqim. Bibir rapat naik hidung sikit. Cuba baca. Okey. Kemudian last sekali ni. Ni. Siratal ladzina an'amta. Kesilapan dia apa? Nun ni dibaca dibuang gunnah, mim bersama jadi baca macam ni. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Dia jadi macam tu, tertahan-tahan. Puncanya gunnahnya tak masuk ke hidung. Jadi tertahan-tahanlah suaranya. Cuma masukkan gunnah, dia bacaan dia baru dia fasih lancarlah. Siratal ladzina an'amta. Baru senang nak baca. Cuba baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba. Alaihim ni lupa nak bulatkan ni. Alaihim ni adalah ni lupa. Dia ada gunnah alaihim. Kalau kita buang gunnah dia tu dia akan jadi tertahan alaihim ghairil. Dia ramai baca gitu. Rapatkan bibir masuk ke hidung dulu. Alaihim him baru ada gunnah. Okey. Sambungan dia. Ghairil ada satu lagi tinggal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, sila baca ghairil. Okey. Itu gunnah. Okey, selesai. Selesai lah gunnah. Masa berlama juga tu Okey, kita kejar masa ni. Terus yang warna apa ni saya warna merah lah ni. Merah ni. Okey, yang kedua kita bincangkan. Okey, kita bahagian gunnah selesai. Gunnah dah selesai. Saya tak tahu pukul berapa ni. Lupa lah. Ustaz Aiman, kita nak kena berhenti pukul berapa ni? Dia ada macam mana Kalau 1 jam dalam 10 suku, tapi kita bolehlah kalau terlebih sikit. Okey Tak ada tuan masalah. Okey tuan. InsyaAllah ini Tak ada saya pun masalah. takut sedar saya terangkan ni. Saya cuba nak itu sebab kita bincang dua je. Kalau kita bincang banyak hukum, Allah tak tahu pukul apa Jadi kita ambil dua dan mantapkan. Okey, yang kedua sabdu. Macam
Saya rasa Sabtu ni minggu depan lah. Tengok tuan Kalau tak sempat Sabtu, minggu depan. Sebab kita nak buat latihan ni. Latihan sangat penting. Musyafahah dan talaki tu kita kena utamakan. Kita kurangkan berceramah. Quran ni dia tak boleh hanya bercakap atau menerangkan, mengajar begitu. Memang saya pun tak berapa minat cara begitu. Itu sebab saya kalau mengajar, saya akan minta pelajar beri respon bacaan. Jadi itu memang ambil masa sangat lama sebenarnya. Jadi okey, yang Sabtu ni kita simpan dululah. Simpan tu minggu depan nampak gaya ni. Saya terpaksa padam untuk elakkan gangguan daripada mata kita terganggu. Sabtu ni minggu akan datang. Sebab dia pun sangat penting, nanti kita bincang. Kita nak buat latihan ni sekarang ni. Latihan. Kita ikut masa ya. Kita ikut masa. Masa yang ada untuk gunah saja, gunah dulu. Okay, sekejap. Padam sekejap. Okey, sekarang ni saya buka soalan dan juga buka kepada bacaan. Tapi jangan buka mikrofon dulu, dengar saya baca dulu. Ikut saya baca daripada awal sampai habis. Fokus pada gunah yang di hujung, yang ada warna biru tu tuan-tuan. Okey, dengar saya baca, semua ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sila. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Ayat 4. Maliki Yaumiddin. Cuba. Okey, ayat 5. Ayat 5. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba baca. Okey. Ya Okey, sekarang ni habis. Contoh bacaan saya dah tunjuk. Kita buka open pada rakan-rakan yang nak baca. Boleh baca kalau mampu, kalau boleh bacalah. 4 perhentian boleh. 3 perhentian boleh ataupun 7 perhentian. 7 perhentian 7 ayat lah. 7 ayat lah. 1 2 3 3 4 5 6 7. Okey, siapa yang nak cuba baca? Ataupun ada soalan nak tanya, kita buka soalan. Sebab masa kita sangat mencemburui ya. Siapa nak cuba baca, boleh buka mikrofon, saya semakkan. Saya rasa ada nak mencuba sebab yang utama dalam baca Quran ialah talaqi depan guru. Jadi bila baca saya boleh tolong semakkan. Kita semak satu je ni. Gunnah saja. Gunnah. Kita mantapkan gunnah untuk malam ni. Kita tak nak ambil banyak. Gunnah saja. Okey, siapa nak cuba? Atau ada soalan? Boleh kemukakan soalan. Sebab masa kita ngam-ngam dah cukup dah tu. Cuma kalau ada 1 orang, 2 orang nak cuba, nak tanya soalan, kita boleh inilah. Boleh bincangkan. Silakan siapa nak cuba. Buka mikrofon Jangan lupa buka mikrofon. Kadang lupa buka. Boleh saya cuba Ustaz? Silakan tuan. Ya. Ayat pertama dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sampai hujung hilang lah suara tuan. Boleh ulang sekali lagi.
Saya nak dengar bahagian mim tu. Kat Una tu saya nak dengar. Okey, cuba sekali lagi baca. Benar tu Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia ada agak sedikit sangat. Panjangkan sikit lagi guna tu. Untuk dia dengar dengan jelas cukup. Hitung. Okey. Sekali lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kedengaran tuan. Tak jelas Ustaz. Mim tu, mim mati tu yang penting. Bibir rapat, tolak ke hidung. Segera cuba betulkan hujung. Ambil hujung je. Tak apa, jangan macam awal. Baca yang hujung je. Cuba. Memang tak dengar mimnya. Memang tak dengar. Jadi sekejap Tak dengar mimnya. Sekejap. Saya kena tunjukkan dengan para wajah saya sekejap ya. Maafkan sekejap. Sekejap. Tak apa. Memang talaki memang macam ni. Memang guru kena tunjukkan muka. Okey, tengok muka saya sekejap. Sekejap saya keluarkan paparan ni sekejap. Memang macam ni. Memang kena keluarkan paparan. Jadi. Okey, dengar Okey, tengok mulut saya. Lepas bibir rapat, suara tak ada dah. Jadi macam mana nak jelaskan bunyi mim tu? Makhraj kedua masuk daripada belakang naik ke hidung. Dengar segera dengar. Bibir rapat terus hidung. Itu kat hidung tu. Cuba betulkan, cuba baca. Maknanya angin tu biar terus ke hidung lah Terus ke hidung, segera dengan pantas. Jangan lambat. Dengan pantas Bibir rapat, bibir rapat je, rapat sebelum suara tu berhenti, cepat-cepat ke hidung. Sebab jangan sampai macam ni. Lambatlah. Lambat. Terus ke hidung. Masih hidung tu. Cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak payah ambil daripada awal. Suaranya hilang. Ambil yang hujung je. Dulu. Huruf mat ni. Cuba. Okey, tuan tak jumpa bunyi guna. Okey, saya ajar macam ni. Tuan berlatih dia macam ni. Cara berlatih dia. Ustaz, maaf Ustaz. Video Ustaz dengan suara Ustaz tu dia tak selari lah. Dia lambat. Okey, macam ni tuan. Okey, macam ni. Tuan rapatkan bibir. Untuk gunanya bunyi kat hidung. Dengar Cuba test dulu. Rapat bibir. Itulah bunyi gunah. Tuan kena gabungkan bibir rapat terus bunyi macam tadi. Tak masuk lagi ke hidung. Belum. Okey. Benda ni benda macam mana cakap Inilah saya cakap tadi talaki. Inilah talaki. Betul ni. Tapi minta tolong tuan kena sabar sikitlah. Itu sebab saya cakap tadi. Talaki inilah yang masa paling lama. Tadi penerangan saya itu baru sikit. Itu pun dah sejam dah tu. Saya tengok Allah, dah sejam dah. Tapi yang ni yang paling penting. Tak apa tuan. Tuan sebagai seorang je lah hari ni baca. Orang lain dengar dan cuba fahamkan. Okey. Dengar tadi saya dah tunjuk cara semua tadi perjalanan daripada belakang. Sekarang ni tengok mulut saya. Agak pergerakan saya lambat sikit Okey, rapat bibir. Okey, ni kita baca lambat. Rahim atau ambil him je. Him. Ini yang lambatnya. Him. Bibir rapat. Him. Jangan masuk hidung dulu. Panjang hi dulu. Jangan rapat bibir dulu. Panjangkan hi dulu. Bibir buka. Bibir buka dulu. Jangan rapat dulu bibir. Cuba bunyi. Baru jumpa.
Rapat bibir, rapat terus hidung. Lagi sekali. Haim. Aywa, alhamdulillah. Dah jumpa. Nanti boleh kontrol lah. Kontrolkan jangan lama sangat gunanya ya sikit. Jadi okey cukup tak apa. Nanti buat latihan dulu tanda Okey, kita nak dengar ayat kedua pula. Ayat kedua. Cuba baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum. Tadi mim dah okey. Ni nun bukan bibir. Nun guna lidah. Macam mana gambar lidah tu? Ni. Tengok tu. Ni gambar lidah. Full screen. Okey, tu nampak tu? Lidah naik macam tu. Ni. Nun boleh. Boleh nampak lidah. Ni saya besarkan ni. Okey, nampak. Besarkan. Tu. Gambar lidah tu. Allah kecil balik. Tu. Okey. Dia bibir jangan rapat. Lidah je naik. Tengok tengok saya buat. Alhamdulillah. Okey. Rabbil alamin. Buka mulut dulu, buka mulut. Mi. Lepas tu lidah naik. Lidah naik terus hidung. Mi. Naik lidah. Okey, cuba. Mi. Cuba. Mi jangan naik hidung lagi. Mi buka mulut. Mi. Baru jadi macam tu. Okey, nanti buat latihan itu. Sekejap. Okey, ayat 3. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak dengar Syekh. Antar ambil hujung je, hujung. Haim. Okey, bagus dah ada dah. Nanti buat latihan Ayat 4. Maliki Yaumiddin. Dah pandai dah. Dah betul lah tu. Nanti adjust guna dia jangan panjang sangat Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, bagus dah ada guna tu. Tahniah. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, bagus. Guna dah ada. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, terus. Ghairil maghdubi alaihim Okey, dihilang tuan. Tuan baca yang hujung je. Li. Yang mana? Li, hujung je. Suara agak hilang tadi. Nak dengar gunnah dia. Okey, Tahniah. Okey. Kira berjaya lah malam ni punya objektif pengajaran tercapai sebab tuan dah baca dengan betul seperti yang saya terangkan. Jadi alhamdulillah sebagai wakil lah untuk malam ini sebab masa kita sangat mencemburui. InsyaAllah dengan izin Allah minggu depan nanti kalau ada rezeki insyaAllah kita punya pihak urus dia kalau kata ada lagi kelas kita bincang yang gunnah yang sabdu pula. Wallahu alam, saya serahkan kepada kita tutup doa dulu Doa dulu. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayh wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Aiman semula untuk selanjutnya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur Maradi atas pimpinan kelas kita pada sebentar tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan gunnah yang kita belajar Ustaz mudah-mudahan dapat kita sempurnakan, dapat kita amalkan.
Tahniah kepada yang berani. Encik Amy, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan teruskan untuk istiqomah pada kelas ni. Kita belajar sampai sempurna insya-Allah. Sampai kita pandai insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk pertemuan kita pada minggu hadapan, insya-Allah start kelas kita. Kalau tidak ada apa-apa, kita akan teruskan minggu hadapan. Isnin malam Selasa setiap minggu insya-Allah pada waktu yang sama pukul 9 insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz. Jadi mudah-mudahan dapat kita amal dan dapat kita terus istiqamah untuk yang akan datang. Jadi saya kira setakat itu saja. Terima kasih kepada mereka yang sama-sama turut serta dalam kelas mengaji kita pada malam ini untuk kali pertama. Dan insya-Allah kita akan bertemu untuk yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi setakat itu saja. Benda itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang daripada kesilapan kita, daripada saya sendiri. Sama-sama kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna lafi khusrin wa salihat wa tawasaw. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.